Kau jangan ganggu aku dengan Ayu. Kalau kau sayang adik kau dan kalau kau nak adik kau bernyawa. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang mana kejadian ni memang pelik sebab dia seolah-olah saka lawan saka. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Kisah seram kali ini sebenarnya dikongsikan oleh seseorang yang bernama Wawa, bukan nama sebenar, yang mana dia ada DM dekat Pika di IG. Kata dia masa tu dia dengan adik dia memandu, dia dekat sebelah. Mereka ni melalui satu jalan iaitu Jalan Bukit Putus dekat Negeri Sembilan tu. Masa dia macam tengah duk mungkin macam mengantuk gitu juga kot. Tiba-tiba Wawa ni dia macam dikejutkan oleh satu jeritan yang kuat, iaitu adik dia tengking dia. Adik Wawa yang tengah duk memandu tu tengking Wawa, dia macam ni, kau jangan toleh Halong, kau tidur je lah, nanti kalau bila dah sampai aku kejut lah kau. Dia macam tu, dia punya tengking tu. Dan Wawa ni dia rasa macam pelik lah, kenapa pula adik dia ni tiba-tiba naik angin kan, marah dia tengking dia macam tu sekali. Dia punya kuat tu sampaikan telinga Wawa ni rasa macam berdesing je tau. Rasa sakit je. Lepas tu dia jadi macam rasa penat dengan macam nak muntah macam tu. Lepas daripada macam adik dia tu tengking dia macam tu sekali kan. Lepas tu tak lama selepas tu Wawa ni dia macam terlelap. Lepas tu dalam tidur dia tu dia dapat satu mimpi yang pelik tau. Kata dia mimpi dia tu buruk dan berkaitan dengan adik dia. Cuma dia tak boleh nak cerita lah mimpi jenis apa kan. Lepas tu bila dia sedar je daripada mimpi, dia tengok-tengok dekat sebelah pemandu kosong. Adik dia tak ada. Dan pada masa yang sama juga dia boleh nampak daripada hujung mata dia ni macam ada seseorang yang berada dekat belakang kereta dia. Tapi position benda tu dia macam menunduk macam ni tau. Lepas tu dia dengar benda tu cakap, kau jangan ganggu aku dengan Ayu. Kalau kau sayang adik kau dan kalau kau nak adik kau bernyawa. Jadi kan bila si Wawa ni dengar benda tu cakap macam tu, terus badan dia macam menggigil ketakutan tau. Lepas tu bila dia tengok sekeliling barulah dia sedar, rupa-rupanya dia ni alhamdulillah rupanya dah sampai dekat pekarangan rumah. Jadi teruslah dia masuk cepat-cepat ke dalam rumah. Dan masa tu mak ayah dia ni macam pelik tau. Sebab mak ayah dia pun cakap lah dekat Wawa ni, dia kata, Along, kau balik? Bukan ke kau dekat rumah Wan ke? Lepas tu Wawa ni pun cakap lah dekat mak ayah dia, Along balik. Along balik bukan seorang, Along balik dengan Angah. Lepas tu kan mak ayah Wawa ni terdiam. Lepas tu macam berpandangan satu sama lain tau. Lepas tu Wawa ni pun tanyalah mak ayah dia, Mak, Angah mana? Kan? Lepas tu ayah dia pun datanglah dekat Wawa. Ayah dia pun pegang dahi Wawa. Dia pun tanya, Along, okey tak engkau ni? Sebab sebenarnya engkau balik seorang. Kau tinggal adik kau dekat rumah Wan. Rupa-rupanya apa yang si Wawa ni nampak apa semua tadi, yang adik dia tengking dia apa semua tu, macam satu, bukanlah halusinasi, tapi dia macam satu bentuk gangguan yang mana benda tu buatkan si Wawa ni rasakan yang sebenarnya dekat dalam kereta ni bukan dia seorang tau. Sebenarnya Wawa ni dia memandu seorang diri daripada Negeri Sembilan ke Kedah. Korang bayangkanlah macam mana dia boleh memandu seorang diri dalam keadaan sedar tak sedar macam tu, yang mana dia ingatkan yang adik dia ni ada dengan dia, tapi sebenarnya adik dia tak ada. Dia tinggalkan adik dia dekat rumah atuk dia, iaitu rumah Wan dia tu. Dan dia telah pun memandu seorang diri. Sebab ayah dia cakap lah, adik kau dah call tadi, adik kau cakap kau tinggalkan dia seorang-seorang dekat rumah Wan. So terkejutlah si Wawa ni macam, aku memandu seorang ke tadi? Aku ke yang memandu tadi? Ada macam tu. Jadi disebabkan oleh adik dia kan tertinggal dekat rumah Wan dia kan. So nak tak nak mak ayah dia ni pun kenalah pergi ambil. So dia pun ikut sekali lah kan. Dan kebetulan juga memang mak ayah dia ni nak bawa adik dia dengan si Wawa ni juga untuk pergi berubat. Sebab sebenarnya mereka berdua ni macam tak boleh duduk dekat.
Lebih-lebih lagi adik kepada si Wawa ni, yang mana dia kalau tengok Wawa, si Angah ni, kalau dia tengok Wawa, dia rasa macam nak marah. Dia bukan jadi adik, bukan jadi diri sendirilah, senang ceritanya. Dia macam ada satu benda lain yang merasuk dia, yang membuatkan si adik ni jadi benci sangat-sangat dengan si kakak sendiri. Lepas tu kan, bila selalu kena marah dengan adik dia, mak dia pun cakap lah dekat Wawa, sabarlah Long, adik kau tu tengah sakit, kita ubat adik kau je lah lepas tu sabar je lah. Sebab adik dia ni selalu meracau tau. Adik dia ni macam kejap ketawa, kejap menangis, kejap mengilai, kejap-kejap sedih, kejap-kejap macam ketakutan macam tu. Jadi nak tak nak memang ayah dia kena bawa lah si adik ni pergi berubat. Jadi pada malam tu ayah mereka berdua ni telah pun panggil seorang kiai untuk datang ke rumah diorang. So lepas daripada waktu isyak, Kia tu pun datanglah ke rumah diorang ni kan. Lepas tu bila Kia tu masuk dalam rumah diorang, Kia tu tunduk hormat dekat si Along ni ataupun si Wawa ni. Lepas tu Wawa ni macam pelik, kenapa pula dia ni nak tunduk dekat aku kan. Lepas tu bagi salam apa semua, dia pun masuk dekat dalam rumah. Lepas tu bila Kia tu tengok semua kan, Kia tu bercakap, patutlah dia tak sejuk. Rupa-rupanya seteru dia duduk serumah. Korang faham tak maksud seteru tu apa? Seteru tu musuh. Dia macam nak bagi tahu patutlah adik kepada si Wawa ni panas. Rupa-rupanya sebab benda yang jaga adik dia dengan benda yang jaga kakak dia, iaitu Wawa ni, adalah seteru ataupun musuh. Jadi that's why diorang macam tak boleh nak rapat tau. Sebab saka lawan dengan saka, macam tu lah lebih kurang. Ataupun bahasa lain adalah penjaga lawan penjaga. Jadinya bila dia dengar Kia tu cakap macam tu, pada masa yang sama juga pandangan mata Wawa ni dia macam tertengok ke belakang tau. Lepas tu dia pun tengok dekat belakang Kia tu ada seorang perempuan menunduk je. Dia pakai baju kurung lama warna kuning. Lepas tu Wawa ni pun cakap lah dekat benda yang belakang Kia tu kan, dia kata masuklah, macam tu. Jadi Kia ni pun tengok dekat si Wawa. Lepas tu dia macam pelik, suruh siapa masuk? Tak ada siapa pun dekat belakang tu. Lepas tu masa ni barulah Wawa ni sedar yang rupa-rupanya dia seorang je yang boleh nampak perempuan pakai baju kurung lama warna kuning dekat belakang Kia itu. Mula-mula si Wawa ni diingatkan yang perempuan dekat belakang Kia tu isteri kepada Kiai, tapi rupa-rupanya bukan. Lepas tu Kiai tu pun cakap, itu adalah penjaga engkau, dia nak jaga engkau daripada dia. Mungkin dia yang dimaksudkan oleh Kiai tu adalah penjaga kepada adik si Wawa ni. Korang faham kan? Lepas tu Kiai tu pun masuk. Lepas tu adalah proses perubatan untuk ubatkan adik si Wawa ni semualah. Dan masa ni Wawa kata dia boleh dengar macam-macam bunyi yang pelik tau keluar daripada adik dia ni. Bunyi macam cakaran, bunyi mengilai, benda-benda macam tu lah. Memang pelik sangat dan kesian sangat lah dekat adik dia tu. Lepas tu Kiai tu pesan lah dekat mak ayah kepada si Wawa ni. Dia kata, lepas ni kalau boleh pisahkan dulu dua beradik ni. Sebab mereka memang tak boleh. Sebab benda tu seteru, benda tu bermusuhan. Jadi yang jadi mangsanya adalah dua beradik ni lah. Jadi lepas ni dia kata pisahkan dua beradik ni. Lepas tu yang si kakak iaitu si Wawa ni kena pergi berubat dengan kawan Kiai tu yang terletak dekat Terengganu. Manakala Kiai tu akan cuba untuk ubatkan adik Wawa ni dekat rumah dia orang tu lah kan. Lepas tu memang dia kata lepas daripada tu memang dah lama sangat dia tak jumpa adik dia sendiri. Raya itu pun balik kejap macam tu je. Itu pun kalau adik dia nampak si Wawa ni, memang adik dia akan marah sangat-sangat. Macam seolah-olah Wawa ni buat satu kesalahan yang sangat besar. Lepas tu biasalah kan adik-beradik, kadang-kadang memang kita rasa macam nak marah, lepas tu kadang-kadang macam nak melepaskan rindu. Jadi biasanya cara diorang dua beradik ni nak melepaskan rindu adalah diorang buat video call je lah. Tu pun Wawa kata memang dia akan nampak ada macam kelibat nenek tua yang bongkok dekat belakang adik dia lah. Macam mungkin tu adalah jelmaan yang menjaga adik dia lah, senang ceritanya. Lepas tu kadang-kadang dia kata bila dia buat video call dengan adik dia pun kadang-kadang dia nampak muka adik dia ni kan macam tua sangat-sangat, ada macam muka nenek kebayan lah macam tu. Dan kata Wawa juga lagi, memang sampai sekarang lagi lah adik dia masih lagi melalui proses perubatan. Dan kesian sangat adik dia, sampaikan adik dia ni dah kurus, dah cengkung sangat. Lepas tu makan apa-apa pun semua muntah. Yang adik dia boleh makan cuma satu je, iaitu telur ayam mentah.
Memang kesian lah kan. Kesan daripada benda tu bergaduh dengan benda yang lagi satu, dan efek tu kena dekat adik-beradik ni, sampai orang kata apa, pecah belah keluarga. Sampaikan tak boleh, adik tak boleh jumpa kakak, kakak tak boleh nak jumpa adik. Memang kesian sangat lah. Dan bagi Pika, kisah Wawa ni sebenarnya memang jarang sangat lah berlaku. Dan kalau bila kita dengar pun kadang-kadang mungkin orang akan kata, alah ni banyak auta ni, ataupun dia ni berhalusinasi. Tapi sebenarnya kita akan kata seseorang tu berhalusinasi kalau kita tak duduk dekat tempat dia tau. Cuba kalau korang sendiri yang nampak benda tu, kena benda tu semua kan, mesti korang akan rasa macam, oh macam ni rupanya perasaan kalau bila terkena sihir, ataupun mungkin ada macam saka keturunan ke apa ke kan. So apa pandangan korang tentang kisah Wawa kali ni? Seperti biasalah, Pika nak tahu sangat macam mana, dan korang boleh komen di bawah. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ni. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.